Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan pentaksiran berterusan mata pelajaran falsafah dan isu semasa. Tajuk yang diberi ialah isu semasa dalam pendidikan falsafah dan hubung kaitnya melalui perspektif falsafah Islam dalam aspek teknologi dalam pendidikan. Saya Nurhana binti Sahlan, pelajar ambilan Oktober 2022 dari Unique Park ingin membuat persembahan. Baiklah, terlebih dahulu kita lihat tentang definisi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merujuk kepada penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan mengoptimumkan proses pembelajaran. Teknologi dalam pendidikan boleh membawa pelbagai faedah, termasuklah meningkatkan akses kepada maklumat, meningkatkan interaktif dalam pengajaran dan memberikan pelajar peluang untuk memperoleh kemahiran teknologi yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Malah, teknologi dalam pendidikan memainkan peranan penting dalam membekalkan pelajar dalam kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam dunia global. Ia juga membuka kepada ruang pintu pendidikan yang lebih luas yang mana ia dapat memberi akses kepada semua pelajaran yang mana ia kaya dan lebih bervariasi. Contoh penggunaan teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan komputer dan laptop, di mana penggunaan komputer dan laptop dalam bilik darjah digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Seterusnya ialah perisian pendidikan, di mana aplikasi yang direka khas yang membantu pembelajaran seperti Kahoot yang dapat menarik minat murid semasa dalam bilik darjah. Internet dan rangkaian sosial juga merupakan contoh penggunaan teknologi dalam pendidikan. Internet dan rangkaian sosial merupakan akses utama kepada sumber maklumat yang ingin diperolehi oleh semua pihak. Peranti pintar, contohnya seperti tablet dan telefon pintar, merupakan alat yang amat popular dalam pendidikan. Pembelajaran jarak jauh membantu pelajar belajar di mana-mana sahaja. Contohnya guru di Melaka, manakala murid di Johor, tetapi pembelajaran masih dapat dijalankan kerana penggunaan teknologi. Papan interaktif, contohnya seperti skrin sentuh yang dapat digunakan dalam kelas, membolehkan guru dan pelajar menggunakan semasa sesi pembelajaran dan memudah cara pembelajaran. Baiklah, tadi kita dah lihat definisi teknologi pendidikan. Sekarang, apakah pula definisi falsafah Islam? Okey, definisi falsafah Islam ialah ianya merujuk kepada prinsip-prinsip asas dan nilai-nilai utama dalam agama Islam yang mana ia membimbing pemikiran, tindakan dan kehidupan orang Islam. Falsafah ini memberikan panduan kepada umat Islam mengenai hubungan mereka dengan Allah, kehidupan manusia, masyarakat dan alam sekitar. Falsafah ini membentuk tata cara hidup orang Islam dan memainkan peranan penting sebagai hala tuju dan pedoman hidup masyarakat Islam yang mana membimbing kehidupan mereka dalam spiritual dan sosial mereka. Prinsip utama dalam falsafah Islam ialah Tauhid, iaitu tentang konsep kesatuan Allah di mana kita mempercayai tentang keesaan Allah yang mana Allah itu ialah pencipta, pemilik, pengurus, pentadbir sekalian alam. Risalah pula ialah tentang keyakinan kepada kenabian. Kenabian
kepada Rasul-Rasul Allah. Dan kita mempercayai bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Nabi yang terakhir. Akhirat pula ialah mempercayai kehidupan selepas kematian. Kita juga mempercayai dengan adanya syurga dan neraka. Syariah ataupun undang-undang Islam yang mana ia meliputi hukum dan aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Qada dan qadar pula ialah tentang kepercayaan, keyakinan, takdir dan ketentuan Allah kepada seseorang insan. Manakala akhlak pula ialah di mana kita mengamalkan nilai-nilai dan etika serta moral seperti jujur, amanah, beretika, berintegriti dan sebagainya. Selain itu, ijtihad juga merupakan prinsip utama dalam falsafah Islam. Di mana ijtihad ini ialah usaha untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam melalui Al-Quran dan Sunnah. Hubung kait antara penggunaan teknologi melalui perspektif falsafah Islam. Berikut adalah beberapa contoh dan cara di mana teknologi dalam pendidikan dapat diselaraskan dengan falsafah Islam. Yang pertama, melalui pencarian ilmu, di mana kita menggunakan teknologi sebagai sumber pencarian ilmu. Contohnya seperti komputer. Kita gunakan komputer dalam kita mencari sesebuah maklumat. Ianya juga sebagai alat pemudah cara pengajaran dan pembelajaran. Dalam Islam sendiri, mementingkan umat Islam itu sentiasa mencari ilmu. Dengan teknologi, ilmu itu dapat dicari dengan lebih mudah dan lebih senang. Pendidikan inklusif pula memungkinkan akses ilmu dikembangkan kepada semua tahap. Ini tanpa mengira keupayaan dan latar belakang masyarakat. Pengembangan keilmuan dan inovasi ataupun ijtihad, di mana teknologi sebagai alat inovasi dalam pendidikan dapat memanfaatkan teknologi, di mana ini mencerminkan semangat ijtihad dalam Islam. Pendidikan yang menggunakan teknologi dapat membantu keilmuan dan kreativiti seseorang. Menerusi pembelajaran sepanjang hayat ataupun tauhid, ini selari dengan ajaran Islam yang mana mendorong kita umatnya untuk belajar seumur hidup atau sepanjang hayat. Etika penggunaan teknologi ataupun akhlak. Semasa menggunakan teknologi, kita dianjurkan dan digalakkan untuk mengamalkan etika-etika penggunaan teknologi, iaitu dengan menerapkan dan menjaga etika dan moral. Tanggungjawab sosial ataupun amal ma'ruf nahi mungkar memungkinkan kita sebagai umat Islam, yang mana Islam amat menganjurkan kita untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Terdapat pelbagai kebaikan teknologi dalam pendidikan. Antaranya ialah menyebarkan ilmu dan pendidikan, meningkatkan pembelajaran interaktif, fleksibiliti dalam pembelajaran, kemudahan mengakses ilmu, komunikasi dan kolaborasi, inovasi dan kemajuan serta mengurangkan bebanan guru. Dengan adanya teknologi ini, tugas guru bukan hanya dapat diperkemaskan melalui aplikasi pengajaran dan pembelajaran, malahan dapat mengukuhkan lagi strategi pengajaran dan pembelajaran guru dalam sesebuah bilik darjah. Selain itu, teknologi juga dapat memudahkan guru untuk fokus kepada tugasan-tugasan lain dan dapat menumpukan lebih kepada pengajaran berorientasikan murid.
Walaupun terdapat pelbagai kebaikan teknologi dalam pendidikan, tidak kurang juga sebenarnya terdapat juga keburukan teknologi dalam pendidikan. Antaranya ialah menimbulkan sifat ketagihan terhadap teknologi itu sendiri. Di mana jika kita lihat sekarang ni penggunaan TikTok sekiranya tidak dikawal akan menimbulkan ketagihan kepada anak-anak muda terutamanya. Bukan itu sahaja, malahan teknologi juga dapat memberi gangguan terhadap ibadah harian seseorang. Sekiranya seseorang itu terlalu leka dengan menggunakan peranti elektronik mereka, maka akan timbullah gangguan-gangguan terhadap ibadah harian. Sama ada mereka akan melambat-lambatkan ibadah harian ataupun mungkin tertinggal dan terlupa untuk melakukan ibadah harian. Bukan itu sahaja, malahan teknologi juga sekiranya tidak dikawal akan memberi pendedahan kepada konten negatif. Selain daripada itu, keburukan teknologi dalam pendidikan ialah ianya perlukan pengawasan dan kawalan. Kerana tanpa adanya pengawasan dan kawalan, maka segala unsur-unsur negatif mudah diserap lebih lagi terutamanya kepada anak-anak muda. Ketidaksetaraan akses juga akan timbul apabila teknologi dalam pendidikan tidak dikawal. Yang mana bagi orang yang tidak berkemampuan, mereka mungkin tidak dapat mengakses sesebuah peranti elektronik ataupun teknologi itu. Jadi ini amat tidak seimbang dengan falsafah Islam di mana falsafah Islam amat menganjurkan kesamarataan pendidikan. Selain daripada itu, keburukan teknologi dalam pendidikan ialah kehilangan potensi kemahiran tradisional. Seperti mana yang kita tahu sekiranya anak-anak muda ini lebih didedahkan dengan teknologi dalam pendidikan, maka kemahiran tradisional mereka lama kelamaan akan hilang dan juga mungkin juga akan pupus. Secara kesimpulannya, teknologi dalam pendidikan melalui konteks falsafah Islam dapat dilihat sebagai alat yang dapat digunakan untuk memperluas dan memperkukuh pengajaran Islam. Dengan menggabungkan teknologi dengan prinsip-prinsip falsafah Islam, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, berkesan dan berdaya maju. Penting untuk memastikan bahawa penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan nilai-nilai moral dan etika Islam serta menyumbang kepada perkembangan insan secara menyeluruh. Oleh itu, penting juga dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan iaitu ianya perlulah selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sekian, terima kasih.